Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta huzana syi'ta sahla. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Yang saya hormati Tuan Perusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jangkuasa pentadbiran surau dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah malam ni dikatakan malam kedua ada kita menerusi kuliah maghrib kita di malam ni. Nah, jadi tuan-tuan ingat tak kita berhenti kat mana gitu ya? Siapa tak ingat ada tak? Ada di kelebihan ilmu muka surat 8 tuan ya. Kita tengok di kelebihan ilmu muka surat 8 Ilmu adalah semulia-mulia permata. Tu masya-Allah. Kata Syekh Alawi dah, ilmu adalah semulia-mulia permata. Tak ada dah yang mulia dalam dunia ni. Nah, itulah permata. Dalam dunia ni yang paling mulia adalah permata. Nah, kita pun ada kalau permata mutiara Sabah, maha. Kalau permata cincin zamrud Rusia, maha dah. Itulah, tapi ilmu ni adalah semulia-mulia permata. Nah, mana ilmu ni kalau boleh duduk di atas seseorang, duduk kat orang kampung, lebay kampung. Nah, kalau duduk atas seorang, belajar maktab perguruan, jadi cikgu dah ilmu. Kalau duduk pada orang boleh sampai PhD, tu boleh jadi pensyarah. Dan daripada tu boleh naik jadi profesor mardial, profesor dan sebagainya. Masya-Allah ilmu. Dan juga ilmu ni juga, kalau zaman dulu orang tamat belajar Azhar balik, orang sedia anak dah nak bagi dah. Kerana ilmu ni, Allahu Akbar. Dan kita tengok orang kalau ilmu pembedahan jadi pakar bedah itu kerana ilmu. Sebab tu Allah, ilmu ni penting. Syukurlah agama Islam ni mementingkan ilmu. Kalau Islam tak mementingkan ilmu, teruk kita solat letang pongkang sungguhlah. Solat dengan tak belajar, maklumlah. Nak comel macam mana ke tak belajar. Solat tu maknina pun tak ada. Tidak pun tak tahu ke mana. Rukun semayang pun tak tahu. Dia tak belajar. Sebab tu ilmu ni penting, ya Allah. Sebab itulah agama kita ni, agama yang mementingkan ilmu. Mula-mula ayat yang diturunkan ialah Iqra. Iqra. Supaya kita tu belajar, membuktikan belajar ilmu. Maka sebab itulah di sini Syekh Alawi mengatakan ilmu adalah semulia-mulia permata. Allah, gitu sekali. Dan Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat. Kata Rasulullah kepada sahabat, wahai sahabat aku, adakah kamu tahu siapakah yang paling mulia di kalangan ahli syurga? Mana ahli syurga tu semua mulia. Nak boleh masuk syurga tu Tuhan uji. Bukan senang. Nak boleh masuk syurga, Allah menguji dengan pelbagai-bagai. Bila dah masuk syurga, sudah tentu mulianya semua. Tapi ada lagi di kalangan ahli syurga ni mulia daripada yang lain. Maka sahabat tanya Rasulullah, hai Rasulullah, siapakah mereka itu? Maka jawab Rasulullah, alim ulama daripada kamu. Mana orang yang mulia dalam syurga? Ya, orang alim ulama. Orang alim. Allah, itulah. Di dunia pun Allah muliakan orang berilmu. Sehingga kita tengok hadis Rasulullah cerita bahawa ikan di laut
ikan di laut, juga pokok-pokok kayu, juga di bumi. Mohon keampunan kepada orang yang ahli-ahli ilmu. Nak ceritanya Allahu Akbar. Pentingnya, besarnya kelebihan ilmu ni. Maka atas dasar ni lah saya datang, tuan-tuan. Atas dasar ilmu ni lah. Allah datang dasar ilmu. Allahu syukur. Kalau tak mungkin kerana ni saya tak tahu lagi di mana anggrek. Tak tahu lagi. Pernah dengar Taman Kuala Kangsar, tak tahu di mana dah. Saya dah 3 tahun dah kat sini. 2017 lagi. 18, 19. 20, 21, 4 tahun dah tak tahu lagi. Alhamdulillah. Syukur. Udah tahu Taman Anggrek. Dan itulah tuan-tuan. Lepas tu kita jangan lupalah 2 perkara ni dah. Jangan lupalah ilmu dan beramal. Nak sibuklah apa-apa bisnes ke apa kerja kita, tapi jangan lupa majlis ilmu. Dan kita hadir majlis ilmu. Lepas tu kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah besarnya. Dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu mempunyai kelebihan yang tak terhingga. Ilmu. Saya pernah tengok seorang, dia cerai isteri dia. Seorang ni dia macam cerai isteri dia tak sedar. Dia cerai, dia tak nak cerai isteri dia. Tapi tercerai, terkeluar di mulut dia lafaz tolak. Akhirnya tertolaklah isteri dia. Dia macam nak gila dah. Sebab pada tercerai tu, macam nak gila, macam tak, seolah dia tak boleh terima dia tolak isteri dia. Lepas tu dia pula lupa dah tolak ke berapa dah. Jadi dia terlupa tolak masa mana, dia tak boleh nak cerita. Dia jumpa dengan seorang ustaz. Seorang ustaz. Dia kata, macam mana status saya? Saya tak sedar saya menolak isteri saya. Tak tahu tolak pula masa mana, saya tak tahu. Terlupa, tak ingat. Macam satu benda yang hati tak nak tolak, tapi terkeluar mulut tolak. Maka ustaz tu tanya dia lah. Dia tanya, ustaz. Lepas tu ustaz kata, terlupa, tak ingat. Kalau terlupa tak ingat, kira macam tak ada apa-apa lah. Kira macam tak ada tolak lah. Sebab tak tahu kan. Dah terlupa, tak tahu. Bila ustaz tu cerita, kata tak ada apa-apa, zero Allah dia. Gembiranya dia. Gembira, seronok. Lah sebab kau tolak isteri, cerai pula Allah. Nak kena cari hak baru pula. Nak beli serasi kedai. Nak kena buat rumah baru. Macam-macam fikir dalam kepala. Lepas tu seronoknya. Kerana ilmu tu boleh menggembirakan. Ustaz tu cerita, dah tak apalah kalau macam tu. Allah seronoknya dia, ya Allah. Itulah tuan-tuan ilmu ni. Justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan, yang tidak mempunyai manfaat lagi. Tapi ilmu ni kita kena amal. Kita belajar, transfer kepada ibadat. Kita belajar ilmu, kita melakukan ibadat. Itulah ibadat kita comel. Sebab tu Rasulullah pula menyebut, kata Rasulullah, ilmu yang kita tahu sedikit dan kita melakukan ibadat, lebih baik daripada ilmu, lebih baik daripada ibadat banyak tapi tak ada ilmu. Ibadat buat tu kan banyak ibadat tapi tak ada ilmu, buat tak ada belajar, tak ada ilmu. Ini tak sama dengan nilai orang yang ada ilmu sedikit tapi dia buat ibadat sedikit. Tapi ibadat dia hasil pada ilmu lebih baik daripada beribadat tanpa berilmu. Itulah kita nampak bila beribadat tak belajar kau, hati pun kadang-kadang tak comel. Sebab tak belajar tasawuf. Kadang-kadang sifat megah pun ada. Sifat takabur pun ada kadang-kadang. Sedangkan kita datang nak beribadat kepada Allah SWT. Kalau kita ada sifat tu, maka kita akan sempurna. Maka sebab itulah di sini
ilmu pengetahuan tu penting. Ilmu pengetahuan, belajar ilmu ni, Allahu Akbar, ya Allah. Lepas tu tuan-tuan, kita amalkan dengan ilmu yang kita belajar, itulah secantik-cantiknya. Dan kalau ilmu yang kita belajar tapi tak diamalkan, seperti debu, bertabur debu, apa manfaat debu? Sudah. Debu manfaat apa? Masuklah hidung sesemo ialah. Tak ada apa debu. Ya. Maka begitulah ilmu kita. Kalau kita ada ilmu tapi tak beramal, ini rugi sekali. Tak ada manfaat. Baik tuan, tengok di bawah tu. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Ilmu tak ubah seperti pokok kayu. Ilmu seperti pokok kayu. Nak ada buah, ada pokok. Kalau pokok subur, buahnya elok. Tu. Kita tengok. Biasa pokok-pokok kalau subur, buahnya elok. Kalau pokok tak subur, buahnya tak elok. Begitulah. Kalau ilmu kita elok, ibadat kita memang cantik. Kalau tak belajar, ilmu tak elok. Tak belajar ilmu, nak cantik macam mana ibadat? Tak cantik ibadat kita. Itulah setengah orang ni tak faham konsep ilmu ni. Kadang-kadang lepas maghrib keluar. Nak balik tengok bola. Lepas tu buat isyak, datang solat isyak. Ibadat rajin tapi ilmu malah. Ini rugi sama sekali, rugi. Ilmu tu penyuluh pada ibadat. Dan kata Sa'alawi, ilmu tu adalah ibadat hati. Ibadat hati, ilmu ni. Kita ni duk nampak ibadat anggota kita. Kita duk solat ibadat anggota. Tapi hati ni. Ilmu ni adalah ibadat hati. Ni orang tak nampak. Maka sebab itulah Allah ruginya. Orang tak belajar ilmu ni. Tak menuntut ilmu ni rugi. Pokok lebih mulia dari buah sebab ia adalah asal dan terdahulu daripada buah. Pokok mulia daripada buah sebab nak ada buah pokok dulu, kena ada pokok. Dan asal daripada ada buah tu pokok lah. Maka pokok tu mulianya. Sebab pokok nak ada buah, ada pokok dulu. Maka pokok tu mulia. Tapi manfaat pokok tu di buah. Kalau pokok tak buah, tak ada manfaat juga. Kita nak terbang lah. Kalau pokok jering tak buah, terbawa arang. Pokok apa lagi yang biasa tak buah? Pokok jering. Pokok apa yang tak buah lagi? Tak buah. Tak buah apa nak terbang lah. Tak ada manfaat. Buah manfaat bila manfaat buah tu di buah. Manfaat pokok tu di buah. Kalau tak buah, tak ada manfaat. Tapi buah dengan pokok, mulianya pokok. Sebab pokok tu ada dulu daripada buah. Begitulah. Pokok tu ibarat ilmu. Buah tu ibarat ibadat. Kalau ibadat tak hasil daripada ilmu, tak cantik ibadat kita, tak mulia. Ilmu pula kalau tak beramal, lagi tak ada manfaat. Ilmu tak menghasilkan ibadat, lagi tak ada manfaat. Tak ada manfaat apa? Tak ada manfaat. Duk belajar saja. Amal dah. Duk belajar, tengok belajar, beramal dah, tak ada manfaat. Namun yang bermanfaat ialah buahnya. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Itu kadar dan bahagiannya. Mana seorang itu hendaklah dia memperolehi dua perkara ni. Jaga betul-betul dua perkara ni. Pertama ilmu dan ibadat. Kita memang seronok lah kalau kita boleh dua ni. Kita belajar dan kita buat ibadat. Kita belajar. Masya Allah, sebab kita ni ada bakat. Boleh belajar di bakat. Saya tengok, ramai bakat. Kereta, ramai. Allah, apa lagi kita nak buat? Sebab kita mendalai ilmu. Ada setengah tu pencin dah. Pencin lama dah. Kerja lama, pencin. Pergi belajar. Sonok. Ilmu tu.
Hari-hari kita masuk ilmu. Lepas kita beribadat. Ada. Oh, memang tenang hidup kita. Peace mind, tenang. Ada. Kita nak apa lagi kalau umur kita macam ni? Nak ke mana lagi? Nak apa lagi? Kerja kita dah kerja. Bahkan dapat pencen. Kalau kaya pun nak sedekah ya dah. Kalau kaya pun nak sedekah ya. Tak nak apa lagi dah. Nak kongsi dengan orang lain harta kita tu biar orang rasa. Tu kita nak. Tu kalau masya-Allah sungguh. Saya tengok satu juga kalau sini bakat kalau dinilai dia panggil sekolah. Dia panggil apa istilah dia? Ada dekat bukan bakat dinilai Negeri Sembilan tak ada satu dia buat pondok macam bakat juga. Seorang ustaz dia buat, dia panggil tempat hujung-hujung tu orang pencen. Orang pencen. Mana orang pencen pergi ke situ, dia pergi belajar. Allah masya-Allah. Ramai pergi belajar. Sedap belajar, ilmu sedap. Kita belajar ilmu. Kita belajar, kita tahu. Sedap. Mari kita beramal, kita solat malam, tahajud. Masya-Allah, hidup kita rasa sedap. Itulah sebenarnya. Kita di sini alhamdulillah ada bakatnya. Saya ada dengar di Sungai Petai Ustaz Haji Ahmad, arwah Haji Ahmad pun ada juga pondok satu dalam sebulan ke satu dalam seminggu ke satu hari dia buat. Masya-Allah, pengisian tu ilmu ni Allah penting dah. Waktu ilmu ni tuan-tuan Allah kita ni bila Allah hidayah kita menuntut ilmu ni Allah tak ada dah. Malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara. Malah setiap orang ni kena memiliki 4 perkara. Ilmu dan ibadat tu tambah lagi 2 perkara lagi. Iaitu pertama dia kata malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara. Ilmu, iaitu ilmu, pengetahuan, amal. Ilmu, pengetahuan dan amal. Amal tu makna ibadat. Ilmu, pengetahuan dan ibadat. Lepas tu ikhlas. Ni kita nak ni. Kita nak ikhlas kepada Allah. Inilah jauh mana kita ikhlas dengan Allah. Sebab kita orang tak tahu keikhlasan kita kepada Allah. Orang tak tahu. Hanya kita sendiri. Kitalah yang menentukan keikhlasan kita. Kalau panau boleh orang tunjuk, pakcik panau atas belakang tu kita makan ubat boleh makan ubat, boleh orang tunjuk. Kalau hati ikhlas ni sendiri kita lah yang tahu. Sebab tu kita lah yang kena baiki. Sejauh setakat mana keikhlasan kita dulu sampai sekarang. Keikhlasan kita dulu ke sekarang bagaimana? Kalau dulu sejauh mana keikhlasan kita. Dan bila kita umur begini, Allah bagaimana? Dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takwa kepada Allah Taala. Tengok penjelasan di bawah tu lebih jelas. Seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu jalan untuk menuju ke mana-mana destinasi. Ni inna salati kita duk baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Sesungguhnya salatku, wa nusuku ibadatku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillah. Serahlah kepada Allah. Mati, hidup, ibadat, serahlah kepada Allah. Kita buat apa-apa hanya kepada Allah. Dan kita pun selalu dah ucap innalillah, kami ni dari Allah. Wa ilaihi rajiun, dan kepadanya kita akan kembali. Dan kita akan kembali. Itu makna kita tak akan lalai destinasi kita. Kita menuju kepada Allah, menuju. Dulu kita jadi air mani. Lepas tu
masuk dalam rahim ibu kita. Jadi darah, ada sekupan jadi darah. Lepas tu pula daripada darah jadi daging. Nah, kita dah lepas dah kita. Lepas tu kita jadi bayi. Nah, dilahir pula ke dunia, ditiup roh, ada. Ditiup roh, lepas tu dilahir ke dunia. Kita dah lepas dah. Kita pernah jadi bayi mengangkuk, lepas dah kita. Kita pula jadi orang dewasa dah, dulu jadi orang remaja. Mungkin dah lepas dah, setengah dah lepas dah. Kalau saya dah lepas dah remaja. Sekarang masuk orang tua dah. Berumur dah. Tak berapa lama lagi dah. Lepas daripada berumur ni, jadi orang tua. Berumur tu orang tua dah lah. Sebenarnya tua dah lah ni. Tua dah. Tak rasa kata tua lagi. Tua dah. Lepas tu ya, lepas tu habis lah. Tak ada. Itulah maknanya kita menuju kepada Allah. Kita dah pergi sebenarnya. Dah pergi. Kita bukan pusing balik river. Dah pergi. Dan last kali kita menuju kepada Allah. Tu dia panggil journey of God. Dalam satu buku tasawuf dia kata perjalanan kita menuju kepada Allah. Maka orang ada ilmu dia tak lupa. Dia datang dunia ni dan dia akan ke mana? Dia tak lupa orang ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu ni dia akan lupa destinasi yang dia nak pergi. Dia lalai dengan dunia, dia lupa destinasi dia nak pergi. Dia lupa. Allah ni lah tahu tuan-tuan. Takut tuan-tuan . Bila kita bercakap dengan orang pejabat agama tadi saya kebetulan pergi Geri. Geri dia bercakap, saya nak buka pondok saya ni cakap dengan seorang penyelia. Dia cerita, dia kata Allah, dia kata macam-macam sebenarnya. Zahir yang nampak ada tengah hari dia nampak orang begitu. Tapi hakikat sebenarnya, dia kata ada orang yang penuh. Ada. Suami orang duduk dengan laki orang. Maknanya suami orang. Ada. Duduk dengan isteri orang. Ada. Isteri ada suami. Suami ada isteri tapi duduk sekali. Ada. Duduk sekali. Dia kata, boleh duduk. Tangkap. Dia kata tangkap. Lepas tu dia kata ada satu couple, satu pasang daripada Universiti UKM. Pelajar UKM umur 21 tahun. Pelajar UKM. Dengan seorang lelaki umur 55 dia kata. Datang 55 datang tidur di hotel Geri. Tidur di hotel. Dalam hotel sekali. Dia serbu. Bila serbu, tak ada surat nikah. Tak ada apa. Dia kata dia datang ada urusan. Iyalah urusan. Tapi kenapa tidur lebih late sekali? Letak kucing dengan ikan tak? Dia kata dia ke kucing. Mula-mula dia tengok ikan. Lepas tu kan. Allah, dia kata Allah banyak masalah sebenarnya. Dia kata tanggungjawab dengan Tuhan. Itulah tuan-tuan. Allah, kita ada ilmu. Kita duduk dalam ilmu ni. Allah, kesedaran kita belajar. Sedap tuan-tuan. Kita syukurlah. Kita ni masih lagi boleh duduk. Kalau Palestin tak boleh nak duduk macam kita ni. Start tembok dari Israel. Palestin dia lebih utama berjihad. Kena berjihad. Kita ni, kita tak ada lagi. Tak ada lagi panggilan jihad untuk menegak agama kita. Cuma adalah sikit-sikit baru. Tak sampai perang lagi. Tak sampai masa. Jihad kita ni adalah ilmu. Kita duduk menuntut ilmu. Alhamdulillah lah. Syukur. Kita tenang boleh cari di mana. Baik.
Jika tidak, ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Kalau tidak, dia tak tahu. Orang tak ada ilmu ni, dia tak nampak lah. Tak nampak lah nak. Dia tak ada ilmu, dia tak nampak. Orang duk belomo-belomo, duk sedekah. Dia tak nampak, Ni. Orang duk belomo-belomo ibadat. Menangis-menangis, taubat daripada dosa. Dia tak nampak, dia tak sedar. Orang tak ada ilmu, dia tak sedar. Maka sebab itulah dia kata, orang macam ni dia kata, dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Inilah diibaratkan seorang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Orang yang tak ada ilmu macam inilah. Dia tak. Allah dah tak ada ilmu, maka sebab itulah kita kena ada ilmu. Tak ada ilmu dia tak ada rasa apa. Tak ada rasa nak beribadat, tak ada rasa nak belomo-belomo beribadat, tak ada rasa tempoh nak hidup pun tak lama, tak ada rasa kata seksa Allah tu pedihnya, tak rasa. Tak ada ilmu, tak ada pengetahuan. Tu yang kita takut. Sebab itulah kata Syekh Alawi, dia tak ada ilmu macam tu. Kedua, beramal dengan ilmu pengetahuan itu. Jika ia tidak beramal dengan ilmu pengetahuannya, jadilah ia tersekat dari penerimaan amalannya oleh Allah Subhanahu Taala. Kedua, beramal dengan ilmu. Mana ibadat yang kita lakukan tanpa ilmu pengetahuan, tersekat, tak diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Nak terima macam mana? Tak comel. Kalau solat pun, semenek. Solat zuhur 4 rakaat semenek. Jumu'ah, tak jumu'ah dengan orang. Maya seorang. Salat zuhur 4 rakaat semenek. Asar 4 rakaat semenek setengah. Macam mana Allah nak terima ibadat kita? Mana khusyuk, mananya tidak, mananya tamak nino. Itulah dia tak belajar. Sebab itulah bila kita belajar fiqh, kita tahu duduk iftirash bagaimana, adanya tamak nino. Lepas baca amin, nak baca surah, seketah dulu situ. Berehat sekejap baru kita baca surah. Lepas baca surah pula tak boleh sujud selalu. Tunggu juga seketah sekejap barulah sujud. Orang ada ilmu ni, dia semayang lain. Maka sebab itulah kita nak agama kita wajib. Agama kita mewajibkan belajar. Orang lelaki dan perempuan mewajib. Tak belajar berdosa. Tu sebab tu ibadat cantik. Sayang ada setengah tu tak ambil berat. Ibadat rajin. Ibadat tu rajin. Tak tahu. Tak belajar. Ibadat tu rajin. Tapi ya Allah tak mau belajar. Inilah yang rugi sekali. Ketiga, ikhlas dalam beramal. Ni ikhlas. Ni payah ni. Ulama kata ikhlas ni benda putih. Duduk dalam kain putih. Payah. Payah nak cari benda putih. Kalau benda hitam duduk di kain putih, nampak selalu. Boleh ambil buang selalu. Ni tak. Mana kena usaha nak ikhlas ni. Kena usaha. Nak ikhlas kepada Allah. Pukul 4:30 alam. Alam bangun kita suruh bangun solat tahajud. Kadang-kadang berat nak bangun dah. Ikhlas kerana Allah. Nak bangun kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Tak boleh nak celai talih mata. Alam dah bunyi. Tutup alam ni pula. Sama itu. Jangan keikhlasan ni. Allah itu tinggi lah. Kita kena ikhlas dengan Allah. Ikhlas dalam beramal. Jika tidak ikhlas dalam amal, maka rugilah. Syekh Ali kata rugi. Kalau kita tak ada ikhlas, rugi ibadat kita tak ada. Kita ni buat apa-apa suka show off. Nak bagi orang tengok kadang-kadang. Nak mari surau pun, nak biar imam tengok. Mudah nak tahlil nanti. Nanti tak mari surau. Betul lah. Ikhlas dia. Ikhlas dia.
Itulah masalahnya. Allah, itulah kita nak kadang-kadang tu benda yang nak wi tu tengok bila gotong royong. Allah tu lah. Lepas tu kita kena review balik, dah kena tilik balik. Kena tengok balik tu tak ikhlas ni. Nah. Kena tengok balik. Cubalah tengok jauh mana keikhlas. Nah. Keikhlas kepada Allah. Saya dengar ceramah Tuan Guru Siddiq Noor. Saya rasa Allah dia cerita tentang keikhlasan Mok kepada anak ni. Mok dia cerita waktu dia ditahan ISA dulu dah. Dia kata dia kena ditahan. Zaman tu Datuk Mahathir jadi Menteri Dalam Negeri. Datuk Mahathir sign surat. Dah. Jadi dia kata Mok dia satu hari Mok dia pergi tempat dia di Taiping kan, tahanan di Taiping masa tu. Mok dia pergi. Mok dia kata Siddiq, Mok ada orang baca surat khabar ke Mok. Dia kata Siddiq nak keluar 2 hari lagi penjara. Nah. Allah dia kata Mok seronoknya kalau hang balik. Nah, gitulah lebih kurangnya. Jadi tak apalah Mok baliklah. Nanti insya-Allah apa-apa nantilah. Kalau Allah itu saya balik nanti Mok. Jadi Mok dia pun balik Pulau Pangkor dah. Pulau Pangkor ni ada jeti dah. Mok dia tu bila lepas pada 2 hari tu tunggu daripada pagi di jeti tu. 2 hari tunggu di jeti. 2 hari di jeti. Tunggu pagi pukul 6 pagi bot pertama siapa tak ada. Siapa Zohor bot tak ada. Tak ada Siddiq balik semayang Zohor. Mari pula. Tunggu pula. Takut Siddiq. Balik mari tunggu. Waktu asar tak ada juga. Balik solat asar. Tunggu. Lepas tu pula lepas solat asar datang balik. Tengok. So tak mari lagi Siddiq. Tak mari lagi. Balik pula solat maghrib. Mari pula tunggu. Sampai bot terakhir pukul 10. Mok dia tunggu. Dan Mok dia tahu sama Siddiq. Tuan Guru Siddiq dia suka makan makanan apa Dia panggil apa lepok Buat sedia dengan lepok kepada anak dia Siddiq. Tapi rupa-rupanya dapat surat baru. Tuan Guru Siddiq ni dikenakan 2 tahun lagi. Bukan 2 hari, dikenakan 2 tahun pula. Jadi nak ceritanya Mok Allah begitu sekali. Itulah Mok. Keikhlasan tu Mok ni. Tu bukan apa tu, bukan kerana nak anak dia. Itulah kita nak ikhlas kita ni. Keikhlasan kita tu Allah. Itulah Mok. Tak lupa ingat Siddiq makan apa Ingat Siddiq minat apa, Siddiq suka makan apa. Rekod oleh kepala ni ingat Siddiq kecil-kecil dulu makan apa dia. Itulah Mok keikhlasan. Sebab tu tuan-tuan, inilah keikhlasan, inilah kita nak nilai. Sejauh mana kita, itulah tempat. Inilah Allah menilai. Allah tengok di sini. Sebab tu Syekh Alawi kata, jika tidak ikhlas dalam amal, maka rugilah. Kalau kita tak ada ikhlas, siapa nak nilai? Tak ada. Allah pun pernah berkata, yang bermaksud bahawa siapa yang melakukan ibadat untuk seseorang, dia minta lah pahala orang tu dia akhirat besok. Hendak di dunia ni dia buat kerana dia, dia minta pahala. Allah kata gitu. Allah. Itulah kita takut riak. Kita ni riak, kadang-kadang riak. Sifat kita ni riak. Kadang-kadang syaitan mari. Kadang-kadang kita rasa kita ni sembahyang lebih sikit pada orang. Nak mari. Kita rasa hebat juga. Saya ni
Boleh datang surah 5 waktu. Orang lain mana cukup. Syaitan ni dia bijak. Syaitan, dan dia akan tengok supaya kita tu rugi ibadat kita, dia cari jalan. Bila kita duk berasa macam tu, hebat juga saya ni. Habis ibadat kita, Allah hapus. Dan Allah inilah sebab tu betul-betul kena ikhlas dengan Allah, tuan-tuan. Keikhlasan ni. Inilah ikhlas kita dengan Allah. Zahir ni kita boleh buat, pakai jubah, pakai serban macam ni, tak apa dah lah orang nampak. Nampak zahir, nampak, tapi hati dalaman ni, Allah ni lah yang takut. Sejauh mana hati dalaman kita ni, dalaman tu, itulah Allah nak nilai kat situ. Kalau tidak ikhlas dalam amal, maka rugi tak ada. Buat apa-apa kerana nak bagi orang tengok. Ni kalau sekarang ni, kalau kita berjalan, kita nampak tak baru banyak dah. Tak jalan raya nampak orang pasal tak baru. Kita pergi di mana-mana pun nampak tak baru dah. Nampak santai dah. Santai sana sini. Saya pergi semalam, saya pergi Tanah Merah. Tanah Merah. Kat mana Tanah Merah? Tanah Merah Lubuk Ubau dah. Saya masuk kot Pak Laksa Lubuk. Saya masuk kot Laksa Lubuk, jalan Laksa Lubuk tu. Saya pernah pergi makan Laksa Lubuk sekali. Lepas tu saya masuk jalan Laksa Lubuk tu, pergi keluar jalan nak pergi ke Tanah Merah. Kata comel. Tak cam lah saya duduk pergi sebelum ni. Tak ada dah. Tiba-tiba, Allah comelnya tak ni. Tanya mana ni? Tu lagi. Tanah Merah. Kena ikhlas dengan Allah, tuan-tuan. Allah lah. Kemudian seorang itu hendaklah sentiasa takut dan menghindar dari kemaksiatan. Jika tidak, ia akan merasa ujub atau hairan kepada diri sendiri. Ini juga seorang ni kena ada sifat takwa. Cepat-cepat kita tolak. Kita tolak cepat-cepat. Kalau tidak, dia akan datang hairan diri sendiri. Hairan. Ya mari. Saya ni hebat juga. Boleh berzikir 1000 sehari. Cepat-cepat kita tolak. Astaghfirullahalazim. Cepat-cepat kita tolak. Kalau tidak, dia akan jadi hairan diri sendiri. Dia akan jadi kita hairan diri sendiri, ujub. Kita puji diri sendiri. Dia akan jadi. Sebab tu dia kata akan merasa ujub atau hairan kepada diri sendiri. Dia akan merasa ujub dan hairan diri sendiri. Dia jadi hairan diri sendiri. Kadang-kadang tengok cumi, handsome lagi. Boleh lagi seorang lagi ni. Kita tengok cumi. Ada juga. Sebab itulah Allah cepat-cepat tolak. Astaghfirullah, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Saya pernah dulu saya kerja di Brunei 3 tahun. Jadi pensyarah di Kolej Ugama Seri Begawan. 3 tahun. Jadi satu hari saya pergi di Masjid Asri. Dia panggil Hasan Bolkiah. Masjid ya Brunei ni. Masjid dia tak keluarga dia macam di bandar dia tu, Masjid Ali Saifuddin, Umar Ali Saifuddin, bapa sultan sekarang ni. Lepas tu sultan ni dia panggil di tempat tu nama satu tempat nak orang dia panggil gelar Masjid Asri. Jadi cantiknya buat masjid deh. Allah cantik. Kita berjalan daripada dinding ni ke dinding, lenguh, luah, lama sapa berjalan. Lama sapa kita berjalan, lama sapa. Lenguh, jauh. Dan pula dalam masjid tu dia buat macam dengan gua dalam masjid dah. Ada juga orang kalau hari-hari Jumaat tu orang pergi awal dia duduk zikir di situlah. Dia panggil apa? Dia buat macam gua sikit-sikit dia tempat yang boleh berlindung dia berzikir. Lepas tu dia keluar di dewan solat.
Oh, Masya Allah. Aircon 24 jam. Brunei aircon 24 jam aircon. Tu bazir aircon tu. Orang kata bazir aircon. Dah 24 jam. Orang tak ada pun aircon tu. Oh, Masya Allah sungguh. Aircon dia. Ini nak ceritanya. Saya nak pergi ambil wuduk. Ambil wuduk ni tas je. Tas. Ya tas pom tu keluar air wuduk. Tas je tak kena duk tekan tak. Tas kering. Tapi tas besi. Dah ada besi tas. Keluar air. Kita ambil wuduk. Di tepi-tepi tu ada seorang. Orang macam tabligh. Pakai jubah. Saya pun ambil wuduk. Cakap dengan dia. Rupanya dia lah arkitek yang buat masjid tu. Dia kata, dialah buat masjid ni. Masjid Hasan Bolkiah ni. Allah. Orangnya humble. Humble-nya orangnya. Orangnya tawaduk. Tak ada. Inilah. Allah, Masya Allah sungguh. Lepas tu dia kata, itulah dia kata, apa? Dia kata, alhamdulillah lah boleh buat masjid ni dengan sepenuh. Dia kata, alhamdulillah boleh tengoklah. Dia kata, dia sendiri dia ada apartmen 5 tingkat apartmen. Apartmen 5 tingkat dia sendiri. Tiap-tiap bulan dia makan hasil sewa tu. Dia keluar tabligh. Dia pergi Amerika Latin. Jamaika dia pergi, negara macam tu. Suriname dia pergi. Jamaika, Suriname. Lepas tu last kali dia pergi Brazil. Negara macam tu dia pergi, negara yang jenis-jenis Panama dia pergi. Dia balik ambil duit. Hasil sewa dia, tu dia pergi. Allah, Masya Allah sungguh. Itulah orang kaya Brunei macam itulah. Ada seorang lagi ada hotel. Hotel besar. Macam tu ya keluar tabligh. Ada yang keluar tabligh, ada juga yang tak keluar tabligh. Tapi kaya. Orang-orang Melayu kita di Brunei ni kaya. Mereka ni kaya. Biasanya mereka duduk dua negara lah. Mereka duduk di Iran. Niaga minyak di sana, petrol di Iran. Itulah mereka. Alhamdulillah lah banyak juga korporat. Seperti kita jugalah orang-orang. Orang korporat ramai jugalah. Jadi tuan-tuan nak ceritanya sifat takwa ni. Sifat takwa ni kita kena tolak cepat-cepat. Astagfirullah. Kadang-kadang datang sifat tak elok tu datang. Datang. Kadang-kadang rasa hebat juga saya ni. Pandai buat plan ni. Dia datang. Cepat-cepat tolak. Astagfirullahalazim, ya Allah. Cepat tolak. Itulah tuan-tuan. Sebab itulah Syekh Alawi kita kena ada sifat takwa ni untuk nak menolak. Kalau tidak, dia jadi megah. Kita akan jadi megah. Diri sendiri jadi megah. Dan seterusnya, jika tidak, ia akan merasa ujub atau hairan kepada diri sendiri. Ini kerana setiap amalan itu dinilai dari segi kesudahan atau khatimahnya. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kesudahan pekerjaannya sama ada baik atau buruk. Sebab kita ni ditengok di hujung. Allah tengok kita di hujung. Kadang-kadang setengah orang tu zaman muda okey. Masjid bila tua, berubah. Ada. Mati kadang kafir. Jadi kok tu pula ada juga bila Tuhan nak bagi dia ubah di akhir. Sebab tu kita tak tahu. Penghujung kita tak tahu. Ni yang kita takut. Sebab tu Nabi berdoa sama. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, Tuhan yang membalik-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan taatlah aku untuk taat kepadamu. Minta supaya Tuhan tu tetap mati di atas agama ni. Tak nak. Allah, ni kita takut. Ada satu cerita tuan-tuan. Ini berlaku di Mesir. Cerita di Mesir. Di Mesir ni ada seorang Bilal. Dia jadi Bilal. Daripada umur 25 tahun lagi. Awal-awal lagi jadi Bilal. Dan di Mesir memang kerja pun susah. Boleh kerja Bilal tu. Boleh kira kerja okey.
Kerja bila daripada awal. Umur 25. Kerja bila. Dah kerja bila ni kita boleh gambar dah. Tak? Datang masjid. Buka pintu. Uru-uru. Apa semua. Tak? Lepas tu dia naik azan. Di atas mic zan lah. Zaman dulu ya tak ada mic. Dia tangguh menara tinggi. Dia naik azan di sana lah. Supaya dengar di sekeliling tu lah. Kalau tak naik azan gitu mungkin tak dengar langsung lah. Zaman dulu mana ada mic tak? Kerja tu lah dia hari-hari datang kemah semua, buka pintu, buka apa, naik di atas mezanah azan. Di Mesir tak tahulah ada ke tak siap. Siap-siap ni kita tak itu, tapi kalau di Arab tu bila yang kemah-kemahnya naik azan. Dia nak ceritanya orang tadi tu begitulah. Daripada umur 25, 30, hingga umur dia 60. Tak? Dah tua dah. Satu hari dia datang. Datang di masjid. Buka-buka pintu. Apa jadah. Dia pun naik nak azan di atas menara. Bila nak azan, tak, tertengok kepada rumah jiran. Tengok dalam rumah jiran. Dia tengok. Tak. Dulu tak pernah tengok-tengok. Tapi bila satu ketika ni, dia tengok. Tengok tu kepada anak dara jiran tu. Anak dara perempuan. Yang pakaian tu seksi. Pakaian dia tak ada sopan. Dia duduk dalam rumah dia. Tak. Pakaian yang bebas lah kan. Hanya kita tengok. Tengok tu jatuh hati selalu. Jatuh hati. Tak azan, tinggal azan, turun. Pergi rumah jiran selalu. Tak. Pergi rumah jiran, ketuk pintu. Ketuk pintu. Rupa-rupanya orang yang buka ayah dia. Tak. Ayah dia. Dia kata, oh kamu. Kenapa kamu datang rumahku ni? Tak. Kamu tak azan ke hari ni? Tak. Dia kata tak. Ya, atas aku datang rumahmu ni, aku nak minta seperkara kepadamu. Nah, iaitu nak minta kahwin dengan anakmu. Anak perempuanmu ni. Aku jatuh cinta dengan anak perempuanmu. Nah, aku rayulah, mintalah kamu. Benarkan aku kahwin dengan dia. Ayah dia kata, bagaimana aku nak kahwin dengan anakmu, dengan anakku. Anakku belasan tahun. Ya, mu dah puluhan tahun dah. Lama mu ni tua dah. Tak, macam mana nak kahwin? Dia kata, minta tolonglah, bagilah anakmu kepada aku. Aku nak jaga baik-baik. Aku nak jadi dia isteri yang baik sekali. Bagilah kepada aku. Tak boleh. Dia kata tak boleh. Aku tak bagi. Tak boleh. Orang muda tua macam mana? Tak boleh. Dia rayu lagi. Dia minta tolonglah, bagilah kepada aku. Aku nak sangat dengan anakmu. Aku dah jatuh cinta dengan anakmu. Aku berjanji. Aku nak didik anakmu sebaik-baik. Tak mungkin. Ayah kepada perempuan tu merenung. Akhir dia kata, tak apalah kalau mu nak anakku, aku bagi. Mu nak anakku, aku bagi. Dengan satu syarat. Mu kena terima. Tak. Iaitu mu kena jadi Yahudi. Sebab aku orang Yahudi. Dia apa? Ya, saya nak jadi Yahudi. Tak, saya sanggup jadi Yahudi. Demi untuk berkahwin dengan anakmu. Nah. Lepas dia jadi Yahudi. Nak kahwin 2 hari lagi. Malam ni dia tidur, malam meninggal dunia. Dalam keadaan Yahudi. Waliyazubillahi min zalik, ya Allah. Itulah. Bila Allah nak paling dia kepada agama lain, tengoklah Allah takutlah. Itulah yang panggil penghujung. Sebab itulah Syekh Alawi kata, dan tidak seorang pun yang mengetahui kesudahan pekerjaannya, sama ada baik atau buruk. Kita tak tahu. Sebab itulah Rasulullah sangat berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya Allah. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini minta tetap. Karena takut. Allahu Akbar. Jadi itulah tuan-tuan. Jadi nampaknya malam ni
kita berakhir setakat ni dah dulu. Jadi itulah kita takut penghujung kita. Dah, nasib kita bagaimana. Jadi kita sama-samalah berdoa dengan Allah. Dah. Sama-sama kita baca doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itulah ya Allah tetapkan di atas agama Allah. Nah, tak tahu penghujung kita ni. Nah, kadang-kadang kita tengok orang pagi-pagi solat subuh Jumaat. Petang pakai kaki pendek berlari tah batah. Nah, oh no, itulah kita tengok pagi dengan petang ni lain tak sama. Dengan itu malam ni kita akhir sama-sama kita bicara auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna al-ulum an-nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma ya Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubal adani nik wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.